السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan kita daripada 40 hadis aspirasi kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan kita pada malam ni hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 muka surat 116 di bawah tajuk manfaatkan kesihatan dan masa lapang. Jadi kita tengok muka surat 116. Hadis yang diletakkan oleh penulis hafizahullahu taala ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabur Riqaq daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Maksud dia, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang disia-siakan kebanyakan manusia adalah nikmat sihat dan masa lapang. Syarah kepada hadis ni ringkas, tak sampai 5 muka surat pun, lebih kurang 3 muka surat saja. Cuma kita nak nampak gambaran secara umum dulu daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ni. Hadis ni mungkin antara hadis yang selalu kita dengar. Dua nikmat yang manusia banyak lalaikan, sihat dan waktu lapang. Dalam hadis ni Nabi menggunakan perkataan maghbunun. Maghbunun dalam bahasa Arab ianya bermaksud makhsur, iaitu rugi. Perkataan ghabana kadang-kadang ia juga membawa maksud orang yang tidak mengambil peluang. Kerana apa? Kerana lalai yang ada pada diri orang tu. Kelalaian yang ada pada diri orang tu menyebabkan dia tak ambil peluang daripada apa yang dah ada di hadapan mata dia. Sebab tu kalau kita tengok Allah Azza wa Jal, dia sebut dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Yusuf, Allah Ta'ala sebut pada surah Yusuf ayat yang ketiga, nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilaik hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Surah Yusuf ayat yang ketiga, Tuhan sebut, kami ceritakan kepada kamu sebaik-baik cerita yang dengannya kami wahyukan kepadamu, iaitu kepada diri Nabi dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita yang membaca ayat ni sekarang. Hadzal Quran, Quran ini, iaitu kitab ini. Wa in kunta min qablihi, kerana kamu sebelum daripada ni, laminal ghafilin, daripada kalangan orang-orang yang lalai. Daripada ayat ketiga surah Yusuf, Allah Ta'ala sebut, kalau tak beri perhatian pada cerita yang ada dalam Al-Quran, maka orang tu akan jadi lalai. Untuk mengelak supaya hati ni tak lalai,
kena banyak memberi perhatian terhadap cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran. Itu secara kesimpulan mudahnya. Sebab tu kalau kita tengok, lebih daripada separuh isi Quran ni bercakap tentang cerita orang dahulu. Dan cerita orang dahulu ni terbahagi pada dua kelompok. Pertama, cerita orang yang untung dan cerita orang yang rugi. Bila mana Allah Ta'ala sebut tentang ulaika humul khasirun, mereka ini orang-orang yang rugi. Di sana ada ayat Tuhan sebut ulaika humul faizun, di sana orang-orang yang berjaya. Jadi secara umum kelompok dalam Quran daripada cerita orang dahulu, dia akan menatijahkan pada kita dua kelompok, orang rugi dengan orang yang berjaya. Okay. Jadi tak dapat tidak, untuk mendapatkan kebaikan dan menghidupkan hati supaya tak lalai, memang kita kena banyak beri perhatian terhadap cerita Al-Quran. Sebab tu sebagai Muslim, bacaan yang paling terbanyak yang dia perlu beri perhatian dalam hidup dia, seharian dia ni, ialah Al-Quran. Membaca Al-Quran ni tuan-tuan, bukan mengejar kepada banyaknya ayat, banyaknya juzuk, berapa muka surat dah kita baca sehari. Tapi yang lebih besar daripada tu, berapa banyak ayat yang direnungi. Mungkin ayat yang sama, tapi ianya direnungi dalam tempoh masa yang lama sehari. Sebab tu ada riwayat daripada Abdullah bin Abbas, bila mana dia qiyam salat malam, salat tahajud, dia hanya mengulangi satu ayat saja, iaitu ayat daripada Al-Quran, wajaat sakratul mauti bil haq zalika ma kunta minhu tahid. Ayat tu diulang sampailah nak dekat dengan subuh dalam satu qiyam. Dia tak baca banyak ayat, cuma dia baca satu ayat. Di sana juga ada cerita sahabat, iaitu menantu Nabi Uthman bin Affan, yang telah qiyam untuk satu qiyam ni maksudnya satu rakaat, membaca keseluruhan Quran pada satu malam. Satu benda yang luar biasa. Ada kelompok baca ayat banyak, ada kelompok ayat sikit tapi masa lama. Tapi poin yang nak saya sebut sini ialah memberi waktu, memberi masa kita pada Quran, maka masa orang tu akan diberkati luar daripada kebiasaan. Sebab tu hari ini Tuhan memberi pada kita 24 jam. Tapi 24 jam saya, 24 jam tuan-tuan, berbeza dari segi berkatnya. Maknanya daripada 24 jam yang Tuhan beri, setiap satu jam itu berapa banyak benda yang kita boleh isi, khususnya isi dengan kebaikan. Isi dengan kebaikan. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis ni, ni'matan maghbunun, dua nikmat yang dilalaikan, iaitu masa lapang dan juga kesihatan. Macam mana satu orang tu dia nak beri waktu untuk dia menekuni Quran kalau badan dia sakit? Mustahil untuk dia buat. Melainkan pada waktu dia sihat, melainkan pada waktu dia selesa tubuh badan dia, dia boleh buat benda tu, dia boleh lakukan benda tu. Jadi hadis yang nak kita sentuh pada malam ni secara umumnya Nabi nak sebut pada kita bahawasanya optimumkan dua waktu ini, dua benda ni, iaitu waktu kosong dan juga waktu sehat. Kita baca Quran, kita akan tengok selain daripada Quran ni bercerita tentang cerita orang dulu, Quran juga bercerita tentang masa. Surah yang paling common, biasa kita dengar tentang masa ni ialah surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa yang telah dihabiskan, manusia berada dalam keadaan rugi. Tuhan dah beri satu statement jelas. Kita semua ni rugi. Semua rugi. Saya rugi, tuan-tuan rugi, siapa-siapa pun rugi. Berdasarkan pada ayat tu. Illal ladzina amanu. Kecuali, ada pengecualian dia, orang yang beriman. Wa amilus salihat. Dan merealisasikan iman dia dengan amal saleh. Ada orang dia dakwa dia iman tapi tiada amal saleh pada dirinya, dia juga rugi. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq. Saling nasihat menasihati dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Dalam surah Al-Asr ni Tuhan sebut 4 golongan: yang beriman, yang beramal saleh,
yang suka nasihat orang dengan kebenaran, bukan tipu, bukan pakai hadis palsu, bukan datang amalan tak tahu datang dari mana. Dan yang keempat ialah yang berpesan dengan sabar. Sebab bila mana suka nasihat orang ni, antara risiko yang dia akan hadapi, orang benci dia, orang tak suka dia. Jadi macam mana untuk dia sentiasa konsisten di atas menasihati orang dengan sabar? Dia kena ada iman dan dia kena ada amal saleh yang akan menyeimbangkan konsistennya dia di atas benda tu. Jadi ini benda yang kita boleh tengok bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang benda ni. Selain pada tu, kalau kita tengok bila mana Allah Taala sebut tentang masa ni, dia banyak. Wadduha wal fajr. Kalau kita baca dalam surah Al-Fajr, Allah Taala sebut wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. 5 ayat pertama. Demi waktu fajar, demi 10 malam. Sebahagian tafsir sebut 10 hari, iaitu khilaf di kalangan para ulama. Ada kata 10 malam ini ialah 10 malam akhir Ramadan, ada yang kata ianya ialah daripada 10 hari terawal daripada Zulhijjah. Wasyaf'i wal watr, yang ganjil dan yang genap. Wal laili iza yasr, dan malam apabila ianya menyelubungi kamu, melalui hari kamu. Ayat kelima Tuhan sebut apa? Hal fi dhalik. Adakah pada 4 ayat tadi, waktu fajar, 10 malam, ganjil dan genap. Sebahagian para ulama sebut ganjil dan genap ni maksud dia apa? Salat yang ditunaikan dengan rakaat ganjil dan salat yang ditunaikan dengan rakaat yang genap. Yang keempat ialah demi malam yang sentiasa datang menyelubungi kamu. Semua ni hal fi dhalika qasam. Adakah pada semua sumpah-sumpah ni lidhi hijr, bagi orang yang ada otak tak nampak apa-apa lagi? Zi hijr maksudnya ialah orang yang dalam otak dia tu, dia tahu ni sempadan-sempadan yang dia kena fikir. Hidup atas dunia, Tuhan benarkan kita ambil benda yang halal, Tuhan benarkan kita ambil benda yang mubah. Selagi mana dia belum haram, kita boleh buat apa saja. Tapi kena ingat, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Tuhan sebut dalam Al-Quran, wahai manusia, apakah yang menipu kamu dengan sifat pemurahnya Tuhan kamu. Maknanya kita hari ini kadang-kadang tertipu dengan sifat pemurahnya Tuhan. Tuhan sangat pemurah kepada hamba-Nya, memberi kesenangan, kelapangan, kesehatan, sehingga kadang-kadang kita terleka, terlalai. Sebab tu kita kena optimumkan masa yang ada, supaya kita tak sampai pada waktu masa yang sempit nanti kita akan terhalang ataupun kita akan mula start menyesal. Tak boleh. Kita kena optimumkan semuanya. Kita tengok dalam muka surat 117 ni, dia punya syarah dia. Antara adat orang berjaya sebagaimana yang disepakati oleh mereka adalah mengukur betapa bernilainya waktu. Waktu adalah nikmat yang tidak dapat dinilai dengan tanda harga. Melabur dalam waktu dan kesihatan adalah sebaik-baik perniagaan. Maknanya optimumkan waktu yang Tuhan beri kepada kita, optimumkan kesihatan yang Tuhan beri kepada kita. Pemodalnya sudah tentu akan peroleh keuntungan berterusan. Orang yang grab, ambil peluang, waktu, lapang dan juga kesihatan ni, Tuhan akan berikan kepada dia balasan yang luar biasa, terutamanya kalau dia guna waktu yang dia ada ni untuk kebaikan. Sebab tu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Nabi sebut, walaupun hadis ni ada sikit berbahasan dari segi sanad dia. Ada yang kata hasan li ghairihi, ada yang kata sanad dia muttarib, ada benda yang tak jelas, tapi ianya ada kaitan secara umumnya. Iaitu Nabi sebut, innallaha la ya'jabu minasyab laysa lahu sabwah. Allah Ta'ala kagum dengan orang muda yang dalam diri dia tiada sabwah. Sekarang nak kena faham, sabwah tu apa? Sabwah ni ialah sa, ba, waw, ta marbutah. Sabwah bermaksud ialah perangai keanak-anakan yang dibawa daripada usia 9, usia 7, 8, 9, 10 nak dibawa ke usia belasan. Dia tak ada benda tu. Orang muda yang jelas masa depan dia, dan orang muda yang tak terpengaruh dengan maksiat.
Sabuah ni maksudnya hati yang jelas matlamat dia. Dia tingkatkan al-futuwah. Futuwah ni maksud dia apa? Keremajaan yang sihat. Keremajaan yang sihat. Kita nak tengok contoh keremajaan yang sihat ni siapa dia? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bagaimana usia peralihan daripada usia baligh nak pergi kepada umur belasan ni. Tuan-tuan tengok banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas menunjukkan kematangan datang awal pada usia yang biasanya umur macam tu masih lagi fokus main-main lagi. Kita boleh tengok hadis tentang bagaimana Nabi salat tahajud, hadis tentang bagaimana Nabi ni mengisi malam Nabi, ianya diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas yang belum mencapai usia 20 tahun pada waktu itu. Ini ialah al-futuwatul insaniyah al-khairiyah, keremajaan manusia yang baik. Jadi dalam hadis Nabi sebut, Allah Ta'ala cukup bangga dengan orang muda yang tak ada pada diri dia sabuah. Sabuah ni leka, banyak main, berkawan tak kenal orang, berkawan je semua orang. Sebab tu dia kena faham gap ni. Sebab tu usia yang paling terbaik untuk manusia ni dia berkenalan dengan rapat dengan Quran ni ialah usia mencecah belasan. Kadang-kadang kalau ajar Quran awal sangat, dia macam tak berapa power lagi, tak pergi. Sebab usia dia masih lagi usia nak main. Boleh, tak salah. Tapi usia yang dah nak start balik, yang dah nak start fikir, ada tanggungjawab, ada benda-benda yang orang kata apa, berkaitan dengan tanggungjawab seorang manusia, waktu tu bagus Quran masuk pada waktu itu. Pada waktu belasan ni ianya bagus. Tapi taklah menghalang. Sebab tu kalau kita tengok cerita Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda tu, Tuhan sebut innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka ini pemuda-pemuda yang berusia belasan, yang masih lagi belum baik finance dia, keuangan dia. Maknanya dia orang tak mampu lagi nak kerja jauh, kudrat dia orang apa semua ni, dia orang tak tahan lagi. Tapi dia orang ada satu benda yang baik, iaitu adanya unsur taghyir yang kuat dalam diri dia. Unsur taghyir ni maksud dia apa? Unsur nak berubah tapi ditiunkan ke arah kebaikan. Mereka ni rasa pelik dengan sembahan orang kebanyakan, sembah berhala. Jadi dia orang telah dapatkan data-data lain berkaitan ketuhanan, iaitu ambil daripada Injil. Sebab mereka ni dikatakan daripada saki baki kaum Nabi Isa alaihissalam. Dia orang ni lepas daripada naiknya Nabi Isa ke langit sebelum zahir Nabi Muhammad. Itu tempoh keluarnya Ashabul Kahfi ni. Jadi pemuda-pemuda ni telah pergi cari maklumat yang betul. Dia dapat maklumat tu masuk dalam diri dia. Maklumat tu membentuk jati diri. Maklumat tu membentuk jati diri. Sebab tu Quran sebut dalam suratul Kahfi tentang berita pemuda-pemuda ni, bila mana Tuhan kata idh qamu faqalu rabbuna wa rabatna ala qulubihim. Kami ikat hati pemuda-pemuda ni. Dia orang tak tua pun, dia orang usia belasan. Bukan usia 20-an, usia belasan. Walaupun ada sebahagian para ulama kata fata ni maksudnya lah usia 15 nak pergi ke 29. Tu al-fata disebut. Tapi umumnya orang Arab sebut fata ni ialah usia belasan dan awal 20-an. Okey. Waktu usia ni Tuhan ikat hati dia orang sehingga dia orang pergi depan raja. Sebelum pada tu dia orang dah pergi jumpa ayah-ayah dia orang untuk menjelaskan apa yang ayah dia orang akur ni salah. Apa yang orang kampung, orang bandar ni akur salah terhadap ketuhanan Dikyanus, salah. Tapi tak lawan. Ayah dia orang takut. Akhirnya dia orang ambil keputusan yang lebih besar, iaitu pergi berdiri di hadapan raja yang mengaku Tuhan itu. Idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Ketika mana mereka berdiri, mereka mengatakan Tuhan kami, Tuhan yang mencipta dan urus tadbir langit dan bumi, bukan kamu. Apa jadi pada pemuda ni? Datang rasa takut. Dia orang kena ligan dengan tentera. Tapi apa yang dia orang buat? Dia orang pergi ke gua yang ada di sekitar dia orang. Lalu dia orang bersembunyi situ sehinggalah turun kebesaran Allah Azza wa Jalla. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya dia telah mengambil peluang dan telah mengambil
Orang kata apa? Waktu keemasan yang terbaik untuk dia jadikan diri dia tu ada jati diri. Jadi orang berjaya ni, dia memang akan laburkan usia muda dia ke arah kebaikan, bukan dia sia-siakan. Okay. Menariknya, perenggan kedua, ucapan Rasulullah SAW, baginda menghimpunkan sehat dan masa lapang. Sebab yang sehat dan masa banyak ni, kebanyakannya, majoritinya ialah kepada generasi muda. Generasi dewasa pertengahan, dia mungkin sehat tapi masa lapang dia dah kurang. Orang yang dah berumur, dia mungkin masa lapang banyak tapi sehat dia dah kurang. Yang ada lengkap dua-dua ni ialah remaja, pemuda. Okay. Perkara ini disebabkan sehat anggota badan, mental dan jiwa merupakan kekuatan yang manusia laburkan pada waktunya. Kesihatan adalah daya penggerak, sementara masa lapang adalah ruang masa untuk menyempurnakan daya penggerak ini. Kedua-duanya menjadi modal buat manusia. Sekiranya dia melabur dengan baik dalam kedua-dua ini, dia pasti memperoleh keuntungan. Jika sebaliknya, dia mengalami kerugian. Umumnya, penulis buku kita ni nak sebut, kalau nak berjaya, dan kita dah declare sini, kita dah isytihar di sini, buku ni ialah nak cerita tentang kejayaan untuk menempatkan kaki dalam syurga. Bukan kejayaan nak jadi businessman paling kaya, orang paling cerdik. Yang tu boleh dipersilakan untuk bercita-cita seperti itu. Tapi cita-cita yang lebih utama bagi seorang Muslim ialah dia ada tempat dalam syurga. Dan dia yakin dengan ibadah yang dia buat ni, dia boleh bawa sebagai bekal dan hujah untuk dia dapat redha Tuhan. Jadi penulis nak sebut pada kita, antara waktu yang paling terbaik untuk laburkan masa lapang dan kesihatan ni untuk buat benda-benda baik ialah waktu muda. Waktu muda. Sebab waktu muda ni masa banyak dan kesihatan masih lagi kuat. Jadi laburkan sebaik mungkin di sini pada waktu ini. Sebab waktu muda ni tak lama. Masuk usia 11 tahun sampailah kepada usia 39. Ini disebut sebagai al-asinnatus syababiyah, usia remaja. Maknanya orang yang umur 39, 38, 37 sampailah kepada usia 11 tahun, ini dikategorikan oleh orang Arab sebagai sinnus syabab, usia remaja lagi, usia orang muda lagi. Bila dia masuk usia 40, ini ialah kemuncak kedewasaan. Sehinggalah dia pergi pada usia 50, 60 dan seterusnya sampailah ajal dia sampai. Cuma nak katanya dalam tempoh sekitar 20 tahun ni, 11 hingga 39 ni ataupun 20 tahun lebih ni, inilah tempoh yang perlu dioptimumkan. Siapa-siapa yang duduk pada usia ni, sedang berada pada usia ni, dia kena berusaha untuk optimumkan. Setiap tahun yang dia lalui, setiap tahun yang dia tinggalkan, dia mesti kena buat satu penambahbaikan pada diri dia. Tahun lepas dia kurang hafal Quran, tahun ni dia dah banyak kena ayat Quran. Tahun sebelum ni dia kurang tahu hadis Nabi, tahun sekarang, tahun ke depan dia ada aim, dia ada target untuk lebih mengenali hadis Nabi, khususnya benda-benda berkaitan akhirat. Itu dulu. Dan dia dah fikir untuk dia penuhi waktu-waktu lapang dia ni macam mana, dia optimum waktu-waktu. Dan sudah pasti seorang Muslim itu, antara waktu yang dia kena optimumkan ialah dia mendapat ketepatan waktu yang paling baik pada salat 5 waktunya. Ini tak dapat dinafikan. Sebab tu Tuhan sebut dalam ayat 103 surah An-Nisa, Tuhan kata innas salah kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu kepada orang-orang beriman kewajipan yang bertempoh, kewajipan yang ada waktu dia. Kita sekarang wajib sembahyang maghrib pada pukul 7, sebab sekarang di Perlis masuknya salat maghrib ialah pukul 7. Jadi salat yang paling terbaik ditunaikan pada waktu itu. Salat yang ditunaikan pada 7.30, salat yang ditunaikan pada pukul 8, dia makin kurang grade dia. Sebagaimana kita mengejar dalam hidup kita ni, bab-bab dunia kita nak grade-grade yang tinggi. Sebab tu Nabi sebut tentang kelebihan besar bagi orang yang menunggu daripada waktu salat ke waktu salat seterusnya. Tambah zaman sekarang ni, beberapa minggu dan dalam bulan yang kita lalui ni, bulan Oktober, November ni, ialah bulan yang waktu salat ni dia dekat. Kalau tuan-tuan perasan,
Subuh tak sampai pukul 6 sekarang. Zuhur 1.5 minit, Asar 4.25, Maghrib 7, Isyak 8.12, 8.13. Waktu-waktu yang sangat singkat. Sangat singkat. Jadi optimumkan waktu ni, jadikanlah waktu ni sebagai indikator, kayu ukur sejauh mana kita memanfaatkan waktu itu. Sebab tu kita kena fikir, ini ialah untuk keberkesanan akhirat. Orang kerja pejabat, dia sangat mementingkan attendance dia masuk pukul berapa. Sebab nanti ujung tahun dia akan dinilai dalam hermis dia. Dia punya kemasukan dia, kelewatan dia apa-apa semua. Ini untuk masuk syurga pun ini juga penting. Sebab memang Nabi sebut dalam hadis, satu orang anak Adam ni bila mana dia dihisap di hadapan Allah Ta'ala, benda pertama yang dia akan dilihat, akan dinilai ialah salatnya. Tidak dinilai lagi puasanya, tidak dinilai lagi zakatnya, tidak dinilai lagi sedekahnya, hajinya, umrahnya, buat baik dia pada orang, tapi dinilai salatnya. Sebab ini ialah attendant wajib. Attendant wajib. Melainkan ada keuzuran. Ada keuzuran itu cerita lain. Cuma nak katanya ini penting. Perkara ni sangat-sangat penting dan mustahab. Sebab Tuhan sebut innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tuhan sebut tentang benda tu. Ini ialah ciri dan indikator yang tak dapat dinafikan. Sebab tu tadi saya datang nak kuliah ni, daripada rumah di Mata Ayak tu nak sampai ke Kangak ni, kita lalu jalan tepi-tepi ni, lalu ikut Sempering, lalu ikut, ada satu tabiat orang kita ni suka mengair tak perasan maghrib pukul berapa. Ni saya nak sebut sikit lah. Saya duk tengok, bukan kali ni je, banyak kali dah. Saya keluar tadi 6.40, 6.45 pukul 7 maghrib. Ada orang mengair dengan family dia, kereta besar bawa, Tok Wan dia mengair sekali. Kalau orang Terengganu kata Tok Ki pun turun, Tok pun turun. Habis berapa beldi bawa seorang. Habis ikan dalam parit tu, bahan ke family dia je, tak ada family orang lain. Tak apa, tak salah mengair tu. Tapi ingat, syaitan dia nak melalaikan kita di situ. Dia nak melalaikan. Mungkin kita rasa seronok, boleh buat ikan perkasam ke lepas pada ni, seronok lah, boleh makan asam pedas, ikan sepak ke apa semua, ikut lah. Cuma nak katanya, satu orang manusia, dia tahu prioriti dia di mana. Bukan kata orang mengair je ni, apa-apa kerja lah. Benda-benda ni kita kena ingat. Sebab tidak ada riwayat salafus salih bila mana mereka berhadapan dengan masuknya waktu salat, mereka melalaikan waktu salat, mereka buat kerja lain. Tidak ada. Mereka tinggalkan. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Nabi bila mana dengar waktu salat, dengar orang azan, reaksi muka Nabi ni macam aku ni bukan bini dia. Nak kata macam tu. Nabi tinggalkan. Sebab tu antara karakter orang nak cari menantu ni, dia kena tanya juga isteri dia ni, bakal isteri dia, dia okey ataupun tidak lelaki yang semayang kat rumah. Dia lebih suka lelaki semayang kat rumah ke lelaki semayang masjid? Sebab sekarang orang suka buat hantaran, tweet ke, status FB ke, mencari imam. Tak payah cari imam, cari makmum. Lelaki perlu jadi makmum. Kalau dia bertugas jadi imam lah. Nak suruh jadi imam, nak semayang kat rumah. Dah lah semayang kat rumah, semayang pula ujung-ujung waktu nak masuk waktu lain dah pula. Ini imam yang tak bagus. Dah lah tak ada allowance, pahala pun kurang. Tak buat benda ni. Kita tak buat benda ni. Sebab tu seorang perempuan dia nak mencari makmum. Suami dia tu seorang makmum yang berada pada saf pertama. Dia kena encourage suami dia. Kalau dia bertunang, dia kena encourage tunang dia. Kalau dia suami, dia kena, kalau dia nak jadi suami ataupun dah suami, dia kena encourage suami. Dia kena bantu suami dia untuk melaksanakan tanggungjawab itu dengan baik. Sebab terlaksananya dia dengan tanggungjawab ni, maka kita boleh kata tanggungjawab yang lain Allah Ta'ala akan mudahkan. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan, dalam hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari, bila mana Nabi sebut, Nabi kata, Allah Ta'ala berkata, hadis ni hadis kursi. Nabi kata, Allah Ta'ala kata, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Tidak ada benda yang lebih baik
satu orang hamba ni mendekatkan dirinya kepadaku melainkan dia sempurnakan ibadah fardu yang aku wajibkan. Tuhan ni suka hamba dia yang ibadah fardu ni dia tunaikan sebaik mungkin. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Bila mana dia suka buat yang fardu ni sempurna, dia masih lagi try hard untuk mendekatkan diri dia denganku melalui ibadah sunat yang menjadi sampingan antara ibadah fardu itu. Maknanya kalau kita salat 5 waktu, salat rawatib yang menjadi pendamping di antara setiap salat itu ditunaikan. Dalam hadis ni Nabi kata, Allah Taala sebut fa idza ahbabtuhu, bila mana aku menyayanginya. Tuhan kata bila mana aku sayang hamba aku ni, fardu dia buat elok, sunat pun dia buat elok, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, akulah pendengaran yang ada pada telinganya, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan akulah penglihatan yang ada pada penglihatannya, wa yadahu alladhi yabtishu bihi, dan akulah tangan yang ada pada tangannya. Nanti saya sebut hadis ni ada huraian dia. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan akulah kaki yang dia gunakan untuk dia berjalan. Tuhan kata melalui beberapa panca indera ni, orang yang buat fardu elok on time, lebih baik dia datang awal lagi. Dia datang lagi awal. Lepas tu dia buat pula ibadat sunat. Dia buat salat sunat, dia buat macam-macam, puasa sunat pun dia buat apa semua. Sehingga Tuhan sayang pada dia. Dan bila mana Tuhan sayang pada dia, Allah Ta'ala kata melalui hadis ni, akulah pendengaran yang dia guna untuk dia mendengar, akulah penglihatan yang dia guna untuk dia melihat, akulah tangan yang dia guna untuk dia bergerak, dan akulah kaki yang dia guna untuk dia berjalan. Maksudnya apa? Penglihatan, pendengaran, tangan kita yang bergerak, kaki kita yang berjalan, semuanya berada dalam penjagaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga penglihatan kita akan dengar benda yang baik, pendengaran kita, penglihatan kita akan tengok benda yang baik, pendengaran kita akan dengar benda yang baik, dan juga tangan kita akan buat benda yang baik, kaki kita pun akan menuju tempat yang baik. Sebab tu orang selalu tanya saya, ustaz saya pening, saya buka video YouTube, ustaz ni kata macam ni, saya buka video ustaz ni pula, ustaz ni kata macam ni, saya nak pilih yang mana? Saya kata sekarang baiki balik salat on time, salat fardu dan salat sunat buat yang ni, Tuhan akan beri hidayah. Itu je ubat dia. Ubat di atas segala kekeliruan dan kepeningan umat ni ialah itu, berdasarkan hadis ni. Bahkan dalam hadis ni Nabi sebut, Allah Ta'ala kata, wa in sa'altani, jika dia minta pada aku akan beri tanpa ada apa-apa halangan. La'utiyannah wala in ista'adhani, kalau dia minta lindung daripada sebarang keburukan denganku, la'u'idhannah, aku akan lindungi dia. Kita nak apa lagi? Tuhan dah janji kita macam-macam. Sebab tu orang yang masih keliru, dengar ustaz ni pun dia minat, dengar ustaz ni pun dia minat, ustaz yang sembang bohong pun dia okey, ustaz yang baca hadis Nabi pun dia okey, yang macam ni betul balik salat awal waktu. Kalau dia lelaki salat di masjid, kalau dia perempuan salat on time, tambah balik dengan salat sunat, maka dia akan tengok Allah Ta'ala membimbing dia. Itu je ubat dia. Memang penatlah sikit, memanglah dah sakit kena buat kerja banyak lah. Macam mana orang sakit badan, kena tukar hospital tu, pergi hospital ni, makan ubat tu, makan ubat ni, latihan itu, exercise ni, dia kena buat banyak benda sehingga dia pulih balik terhadap penyakit yang dia hadapi tu. Penyakit sekarang ialah keliru, tak tahu nak pilih mana betul. Ubat pada keliru ialah beribadahlah pada ibadah fardu dengan betul, lakukan ibadah sunat dengan betul, Allah Ta'ala akan betul hidup itu. Dalam masa yang sama, ianya juga menjadi sebab turunnya pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tambah sekarang keadaan saudara kita di Palestin sangat-sangat memerlukan umat Islam tempat lain memperbetulkan balik ibadah fardu dia. Sebab tu cara nak tolong Palestin sekarang, kalau tuan-tuan nak beli tiket pun tak ada kapal terbang nak berhenti turun sana. Tuan-tuan pandai menembak tara mana pun, duduk 10 km pun tembak mesti tepat. Tuan-tuan Alan Quatermain ke, tak jadi. Tuan-tuan tahu Alan Quatermain? Alan Quatermain ni dikatakan penembak tepat di US. Umur 60 tu boleh tembak takat 2 km, 2 km ni menipu sangat. Berapa meter dah? 500 meter dah lebih lah.
tepat lagi. Tu waktu umur dia 60. Tapi kita tak boleh buat benda tu. Sebab memang keadaan tidak mengizinkan. Yang pastinya orang lelaki yang salat di masjid, kalau dia perleh ni, kalau dia salat di masjid 5 waktu, dia akan menjadi orang yang mengaminkan doa kunut nazilah kepada imam yang membacakan doa pertolongan Allah Ta'ala pada Palestin. Yang tak salat masjid, tak tahulah dia buat ataupun tidak. Moga-moga dia buatlah walaupun dia salat sendiri. Cuma nak katanya ialah itulah pertolongan yang terbaik untuk waktu sekarang. Selain daripada solidariti yang lain. Tak nak makan produk-produk yang dihasilkan oleh Yahudi, silakan. Tak nak makan McDonald, rokok pun tak isap, silakan. Dia jangan McDonald yang tak makan rokok pun isap, tak jadi. Dia kena seimbang lah dua-dua. Sebab rokok pun bagi kat Israel juga. Kadang-kadang waktu dahsyat lagi daripada yang McDonald tu. Cuma nak katanya ialah kita pilih cara kita. Kita yang menetapkan diri kita di mana. Okay. Muka surat 118. Berikut apa yang boleh kita dapati berdasarkan kategori yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Tu dia buat sikit jadual lah. Orang yang melaburkan kesihatan dan masa, dia akan untung. Orang yang melaburkan masa tapi tak sihat, dia rugi. Orang yang melaburkan, orang yang tak melabur langsung, antara kesihatan dan masa, dia rugi habis. Poinnya ialah optimumkan waktu. Demikian inilah rahsia di sebalik sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beruntung adalah dalam kategori pertama, sementara baki yang lain adalah rugi. Sekiranya pembaca bercita-cita menjadi orang beruntung lagi berjaya, laburkanlah hidup anda. Maknanya jadikanlah hidup kita ni sebagai modal pelaburan untuk berjaya di akhirat. Yang habis-habis itu, yang ujung-ujung tu saya tak nak baca dah, sebab saya rasa apa yang saya syarah tadi dah complete dah semua. Okay. Sekarang ada masa sikit lagi kita masuk hadis yang ke-9. Walaupun tak sempat semua, tapi kita try baca mana yang sempat. Hadis yang ke-9 muka surat 122, menghulur tanpa henti. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, sabda Nabi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sebelum tu nak kena kenal dulu Hakim bin Hizam ni siapa. Hakim bin Hizam ni daripada kalangan orang Mekah, min syurafa'i Makkah, orang-orang mulia Mekah. Dia dilahirkan dalam Kaabah, dalam riwayat sebut. Mak dia beranak dia dalam Kaabah. Mulia lah. Dan dia ni, bila mana dia membesar dengan orang kaya, dia ada satu tabiat buruk dia suka bermabuk-mabuk. Tapi dia bukan kategori pemabuk yang bila mabuk tu teruk mabuk dia. Dia mabuk, tapi dia sederhana je. Ada satu hari dia mabuk dengan satu orang kawan dia, dan kawan dia ni ialah keluarga daripada pemilik Darun Nadwah. Darun Nadwah ni ialah kira parlimen ataupun tempat kegiatan orang Arab yang paling kondusif dan paling hebat. Diasaskan oleh Qusay bin Kilab, daripada nenek moyang Nabi juga. Jadi Hakim bin Hizam ni dia pernah mabuk dengan satu orang daripada kabilah ni. Tengah mabuk-mabuk tu, dia mabuk biasa je, yang kawan ni mabuk lain macam. Yang mabuk lain macam ni tanya pada Hakim bin Hizam, nak beli tak Darun Nadwah ni? Dia cakap tak, macam tak center kepala otak dia, nak beli tak Darun Nadwah ni? Maknanya nak beli tak negara ni, ataupun nak beli tak tanah tempat ni? Hakim bin Hizam pun kata, berapa nak jual? Sekendi arak ya. Sekendi arak aku jual. Dia kata biar betul dia ni. Mamat ni cakap tak apa center, tapi dia pun panggil saksi. Ni dengar, dia kata dia akan jual Darun Nadwah dengan sekendi arak. Lepas pada tu dia panggil saksi, kawan tu pun kata aku jual Darun Nadwah dengan sekendi arak. Akhirnya dibeli sekendi arak dan terbelilah Darun Nadwah, dan Darun Nadwah ditukar di atas nama Hakim bin Hizam. Kita bagi lalu azan dulu, nanti kita sempurnakan. Okey, kita sambung sikit lagi. Hakim bin Hizam telah membeli Darun Nadwah dengan harga sekendi arak. Berlalu masa, akhirnya saya ringkas cerita, dia masuk Islam. Waktu dia masuk Islam, dia telah jual Darun Nadwah ni dengan harga 100,000 dinar. Waktu dia jual tu, Muawiyah bin Abi Sufyan yang juga baru masuk Islam ni kata dekat dia,
wahai Hakim bin Hizam, kenapa jual benda ni mahal, benda ni artifak, memiliki Darun Nadwah ni kira orang mulia. Qusay bin Kilab ni ialah satu orang yang kira legend lah, boleh memiliki peninggalan dia ni dah 500 tahun dah ni. Jawapan Hakim bin Hizam simple. Dia kata, sekarang kita tak ikut dah Qusay bin Kilab, sekarang kita ikut Muhammad bin Abdullah. Dan Muhammad bin Abdullah lebih mulia daripada Qusay bin Kilab. Dan aku telah membeli Darun Nadwah ini dengan harga sekendi arak. Dan bersaksilah sekalian muslimin, 100,000 dinar ini aku infak semua di jalan Allah, tak ambil satu pun. Dan dia telah bebaskan hamba yang cukup banyak. Termasuk daripada hamba dia ni ialah anak angkat Nabi, iaitu Zaid bin Harithah. Itu bahagian daripada hamba dia. Cuma nak kata, Hakim bin Hizam ni dia orang kaya. Waktu dia masuk Islam, dia suka test Nabi ni pemurah ataupun tidak. Dia orang kaya, dia ada perangai orang kaya. Dia tak susah pun, tapi suka minta dengan orang, nak test. Pergi dekat Nabi, Nabi ada apa-apa nak bagi dekat aku, Nabi bagi semua. Sehinggalah pada satu hari tu Nabi rasa macam tak ada apa nak bagi dah. Akhirnya Nabi ucapkan hadis ni, hadis yang ke-9 kita nak baca ni, kepada Hakim bin Hizam. Nabi kata, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya orang yang ada banyak, tak payahlah minta dengan orang, jadi orang memberi pula, jangan jadi orang meminta-minta. Jadi setiap daripada kita ni kalau nak berjaya, antara ciri orang berjaya ialah mudah memberi. Memberi ni bukan materialistik semata-mata. Termasuk memberi ni juga ialah memberi penerangan kepada orang dengan baik. Orang tanya pada kita apa masalah, kita terang, clear. Jangan terang, boleh nak buat apa? Jangan cakap macam tu. Cakap bagi clear. Orang minta tolong pada kita, tempat ni dekat mana? Kita pun jawab, nampak bangunan tu? Sampai kat bangunan tu tanya orang lain pula. Ni orang amal lah. Okay. Pergi situ jumpa orang, tanya orang lain pula. Okay. Beritahu bagi habis. Sebab tu para ulama menyebutkan, saya ingat Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi waktu dia hidup, waktu pergi kuliah dia kata banyakkan baca buku Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Sebab buku Ibn Qayyim Al-Jauziyah ni ialah buku satu orang yang dermawan. Ibn Qayyim tak kaya, tapi kalau orang tanya soalan, dia jenis jawab soalan dengan dia buat buku terus. Orang tanya apa-apa, dia buat buku. Dia tak jawab sikit-sikit, dia bagi permasalahan orang ni, dia pecahkan, dia rungkai satu. Sebab tu dia disebut daripada kalangan ulama yang dermawan daripada ilmu dan syarahan dia. Dia bagi banyak. Sebab tu orang baca buku Ibn Qayyim, orang akan nampak huraian dia berjela-jela, sebab dia sangat pemurah. Begitu juga orang yang ada kelebihan ilmu, dia boleh bercakap, cerita pada orang hadis-hadis Nabi yang tersimpan dalam kitab-kitab, sampai kepada orang. Tapi jangan reka. Cerita hadis betul lah. Mereka ni seronok juga kadang-kadang, tapi cerita yang betul. Itu juga antara bentuk kemurahan. Orang yang ada lebih harta, dia infak harta. Orang yang ada lebih tenaga, dia infak tenaga. Orang yang ada lebih kepandaian, dia infak kepandaian dia. Sebab hidup kita ni hidup berkongsi. Sebab tu saya nak ambil sikit saja masa sikit. Muka surat 128. Kita pergi depan sikit. Muka surat 128. Dia datangkan contoh sikap suka memberi dalam aspek yang berbeza. Biasa orang suka memberi dalam materialistik. Okey, sekarang dia datangkan ayat 23 hingga 25 surah Al-Qasas, iaitu cerita Nabi Musa alaihi salam. Cerita Nabi Musa alaihi salam waktu dia keluar kena ligan dengan tentera Firaun, dengan sebab dia ni banyak buat konflik dengan Firaun. Firaun geram dengan dia, hambat dia keluar. Waktu tu dia keletihan, dia berjalan sampailah ke sempadan Syam. Daripada Mesir tu sampai ke sempadan Syam, iaitu sampai ke Madian. Sampai ke Madian, kalau kita tengok dalam ayat 23 tu, muka surat 128, Tuhan sebut tentang walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minan nas yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Maksud dia sampai di Madian, dia tengok ramai orang berkumpul berebut nak ambil air. Ada dua orang perempuan tak mampu nak masuk ke kumpulan orang lelaki yang ramai tu. Dalam riwayat sebut dua orang ni ialah anak kepada lelaki saleh. Sebahagian ahli tafsir kata ianya ialah anak kepada Nabi Syuaib.
Waktu ni Nabi Musa ni letih, tapi Nabi Musa ni Tuhan beri pada dia kekuatan. Akhirnya dia masuk dalam kawanan orang yang ramai tu, dia ambil bekas baldi ke apa, yang dua orang perempuan ni dia cebok air tu, dia bagi kat perempuan ni. Dia boleh infak tenaga dia pada waktu tu. Dia boleh infak tenaga dia. Waktu dia bagi tu, Tuhan sebut pada ayat 24, fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli. Nabi Musa letih ni, baru lepas berasak dengan orang ni, dia bagi air dekat dua orang perempuan tu, dia pun pergi berehat di bawah teduhan. Faqala, dan dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhan, aku ni terhadap apa yang kamu turunkan daripada kebaikan sangat-sangat nak pada benda tu. Fakir tu maksudnya sangat berhajat pada benda tu. Doa ni doa yang bagus kita amalkan. Orang muda, orang tua, semua orang lah boleh amal doa ni. Selit baca dalam sisipan doa harian kita. Lepas pada doa ni, apa Allah Ta'ala beri pada Nabi Musa? Dapat kahwin dengan perempuan ni, dapat kerja, hidup selamat selama beberapa puluh tahun. Jadi kalau orang muda dia rasa lambat kahwin, baca doa ni. Yang dah kahwin pun ada niat lagi nak kahwin, pun boleh baca doa ni. Tapi pastikan baiklah. Saya tak halang benda tu halal, tak boleh nak halang orang. Cuma nak katanya ia ialah kebaikan. Tapi para ulama sebut lepas pada Nabi Musa baca doa ni, dia dapat kahwin, dia dapat kerja, dan dia dapat rumah yang elok, kediaman yang elok. Nanti kita akan sempurnakan huraian dia pada kelas akan datang pada minggu depan. Cuma kita akan tengok beberapa aspek yang nak dibawa oleh penulis tentang bab memberi kepada orang ni. Kita berpada situ je, kita berpada pada muka surat 123, kita undur ke depan balik. Kita akan masuk syarah dia minggu depan. Jadi kita berhenti situ je untuk malam ni. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.